Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam bab seterusnya. Apa yang cikgu nak bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan pelarasan. Cikgu faham sangat. Semua kalau pelarasan je pening kepala, susahlah dan macam-macam lagi. Betul tak? Okey. Jadi hari ini cikgu akan terangkan satu persatu yang dikaitkan dengan pelarasan dahulu. Cikgu akan terangkan berkaitan dengan konsepnya dahulu. Okey. Nanti selepas ini cikgu baru akan terangkan berkaitan dengan yang seterusnya. Kita lihat kepada pelarasan ya. Apakah bagi cikgu kalau pelarasan nak jadikan ni satu yang perkara yang seronok kita nak belajar. Okey. Sebab tu cikgu gunakan sebagai pelarasan best. Okey, pelarasan best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini berjumpa lagi dengan cikgu. Kita akan belajar bab pelarasan pula. Okey. So, kita tengok pada bab pelarasan. Dalam bab pelarasan kita ada cikgu bahagikan kepada 5 perkara yang mesti pelajar mesti pandai. Okey. Tengok yang pertama. Okey. Pelarasan. Anggap pelarasan tu best. Baru dah rasa seronok nak belajar kan? Okey. So, tengok. Yang pertama ialah berkaitan dengan aset bukan semasa. Bila kita tengok saja aset bukan semasa, kita tengok. Kita mesti ingat balik. Mesti ada susut nilai, mesti ada susut nilai terkumpul, ataupun mungkin juga ada pelupusan aset bukan semasa. Yang kedua, kita lihat pula penghutang. Kalau penghutang, kita tengok. Kalau penghutang, kita tengok sama ada tak hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Kemudian yang ketiga untuk BH. BH ni ialah belanja ataupun hasil. Dalam belanja kita lihat ada pelarasan yang berkaitan dengan belanja terakru, belanja terdahulu, hasil terakru dan hasil terdahulu. Kemudian yang keempat ialah berkaitan dengan stok. Stok kita bahagikan kepada 2, iaitu stok barang niaga dan stok bekalan. Dan yang kelima ialah lain-lain. Lain-lain ni cikgu selalu masukkan ialah pembetulan kesilapan dan akaun kawalan. Cikgu masukkan akaun kawalan sebagai pelarasan juga sebab selalu kadang-kadang diminta pelajar untuk mencari sama ada jualan kredit atau pembelian kredit kat situ. Jadi cikgu masukkan sebagai pelarasan supaya pelajar memang senang terus pandai nak buat macam mana yang dimasukkan dengan akaun kawalan. Dan ingat juga ya, dalam pelarasan ini juga bukannya kita hanya pandai untuk nak menyediakan penyata kewangan untuk kita nak masukkan dalam jawapan kita dalam penyata kewangan kita, tetapi kita nak juga buat supaya kita boleh pandai buat sendiri. Maknanya dia yang berdiri sendiri. Kalau soalan-soalan berdiri sendiri, suruh buat akaun susut nilai, kita boleh nak buat. Kita buat peruntukan hutang ragu, boleh nak buat. Belanja terakru terdahulu ni semua kita boleh nak buat. Maknanya bila keluar soalan satu-satu pun kita boleh nak buat. Jadi sebab tu kena fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan dengan pelarasan. Okey. Untuk stok akhir. Stok akhir ada 2, iaitu stok akhir barang niaga dan stok akhir bekalan. Fahamkan apa yang dimaksudkan dengan barang niaga. Barang niaga ialah barang yang kita jual tu lah, yang kita beli apa semua-semua tu. Okey, contohnya kita jual kedai buku. Jadi barang-barang kita ialah buku, so kita beli buku. Jadi buku tu kita namakan di barang ni niaga. Okey, kita beli buku, kita jual buku. Kita beli roti, jual roti. Tu barang niaga. Okey. Jadi kalau barang niaga, untuk stok akhir ni kita mesti nilaikan dia. Penilaian stok akhir dibuat dengan cara, biasanya kita akan bagi kepada pelajar ialah 2 nilai. Okey, jadi kalau dibagi 2 nilai, okey, pilih yang terendah. Okey, sebab apa yang terendah? Itu biasanya kita beli dengan harga yang rendah. Okey, dan kita akan jual dengan harga yang tinggi. Okey, sebab tinggi pun tak adalah sampai tinggi sangat. Sebab apa? Kita jangan sampai melebihi daripada yang sepatutnya. Sebab kita nakkan untung kat sini. Nak tak nak kita mesti jual dengan harga lebih daripada kos masa kita beli. Dan ingat sekali, dan ingat juga ya, nak senang ingat senang celak. Orang yang pendek selalunya orang kata comel kan. Jadi yang comel tu kan cantik kan. Jadi yang comel tu selalunya rendah. Jadi antara 2 nilai tu pilihlah yang terendah.
Okey. Yang kedua ialah stok akhir bekalan. Apa yang disebutkan bekalan ni maksudnya ialah barang yang kita habis guna. Contohnya ialah alat tulis. Okey. Alat tulis ni biasanya kita akan beli secara banyak. Okey, jadi kalau kita beli secara banyak, okey, maksudnya kat sini kita akan beli banyak, lepas tu di akhir tempoh tu dia mesti ada baki. Maknanya ada lagi yang kita tak akan guna pakai. Jadi sepanjang kita bila kita dah beli tu, okey, jadi kita akan guna habis. Contoh kita ambil satu pen. Pen habis. Kita guna habis. Kalau habis tu kita nak guna lagi ke? Takkan guna kan? Jadi kita akan terus buang. Okey? Jadi maknanya itu dah yang kita habis itulah yang kita akan anggap dia sebagai belanja. Manakala yang bakinya tu kita akan anggap dia sebagai aset semasa. Itulah yang namanya stok akhir bekalan. Okey. Contoh untuk stok akhir bekalan ni biasanya ialah alat tulis, alat-alat kecil. Alat-alat kecil lah macam kalau kita contohlah kita ada kedai perabot kan, kita akan pasang skru-skru dekat meja apa semua, tu. Itu pun sama. Kita akan beli secara banyak punya skru-skru tu, paku-paku kecil ke apa semua. Tapi kalau kita nak kira satu-satu tu memang tak boleh kan, semua kan. Okey, jadi bila kita dah ambil satu kotak, kita akan anggap itu okey, dah habis guna pakai, jadi kita tengok nilai yang di akhir pada stok akhir tu berapa. Okey, pada akhir tempoh peredaran tu berapa, jadi nilai yang pada stok akhir tu, pada nilai barang tersebut tu di akhir tempoh tu, itu kita namakan dia stok akhir bekalan. Jadi kita dah tahulah nilai yang kita beli dengan nilai yang akhir tu kita boleh nak tolakkan, dan perbezaan itulah yang kita akan anggap dia sebagai belanja. Okey, kita pergi yang pertama yang berkaitan dengan aset bukan semasa, okey, iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey. Susut nilai dan susut nilai terkumpul ni dia tak sama. Okey, susut nilai lain, susut nilai terkumpul pun lain. Jangan samakan sama sekali. Okey, kita tengok kat sini. Susut nilai terkumpul ialah akaun yang akan mengurangkan nilai aset bukan semasa. Susut nilai, kalau kita lihat dalam journal am yang kita akan rekod ialah debitkan susut nilai aset bukan semasa dan kita akan kreditkan susut nilai terkumpul aset bukan semasa. Pada masa kita belajar konsep Bartlett, okey, cikgu selalu dah cakap dah. Kalau yang duduk sebelah debit ialah belanja dan aset. Okey, jadi kat sini susut nilai belanja. Sebab itu susut nilai aset bukan semasa dia mesti debit. Okey, manakala susut nilai terkumpul, ingat tak, dia adalah dalam kumpulan aset, kita ada dua perkara akaun kontra. Ingat, akaun kontra mesti mengurangkan aset bukan semasa. Jadi, susut nilai terkumpul sebabkan kerana akaun kontra, sebab itu dia duduk sebelah kredit, dia akan mengurangkan aset bukan semasa. Dalam kita nak mengira susut nilai, kita ada 3 kaedah. Okey, kaedah garis lurus, ansuran tetap atau kos. Yang kedua, kaedah baki berkurangan. Yang ketiga, kaedah penilaian semula. Okey, kita lihat formula dia. Kalau kaedah garis lurus, peratus kalikan dengan kos. Yang kedua, baki berkurangan punya formula, peratus kalikan dengan kos tolak susut nilai terkumpul yang lama. Maksudnya kat sini, yang lama tu maksudnya yang ada dalam imbangan duga. Okey. Manakala yang ketiga, penilaian semula, formula dia ialah yang lama, nilai yang lama tolak dengan nilai yang baru. Kat sini cikgu tunjukkan langkah macam mana kita nak tentukan susut nilai atau susut nilai terkumpul. Kadang-kadang cikgu faham, you all ni kadang-kadang kira pakai ingat satu formula saja. Okey? Peratus kalikan dengan kos. Itu saja. Tapi kalau soalan minta baki berkurangan pun, itu juga yang diberi. Tolong ya, dalam susut nilai ni, you all mesti kena pandai tentukan dulu. Tengok langkah yang cikgu telah nyatakan kat sini. Tentukan, dapat soalan, tentukan dulu kaedah dia tu kaedah apa.
Kemudian barulah guna rumus kaedah tersebut. Okey, bila you all dah dapat jawapan, jawapan yang kita kira tadi itu adalah susut nilai. Kalau susut nilai maksudnya itu adalah belanja. Dan kira susut nilai terkumpul, kita tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang ada dalam imbangan duga tadi. Okay. Yang kedua, berkaitan dengan penghutang pula. Penghutang, kalau kita lihat kat sini, hutang lapuk ialah hutang yang baru wujud akan mengurangkan penghutang. Okey. Dalam penghutang, kita selalu kaitkan dengan hutang lapuk. Hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Hutang lapuk kalau dia baru wujud, sebab tu dalam Jurnal Am kita mesti kena rekod dia debit hutang lapuk, kredit penghutang. Sebab apa? Dia mengurangkan penghutang. Penghutang aset semasa. Mesti duduk sebelah debit. Yang dimaksudkan debit ialah menambahkan. Dan kalau mengurangkan penghutang, maksudnya penghutang mesti duduk sebelah kredit. Hutang lapuk pula ialah belanja. Sebab tu dia mesti duduk sebelah debit. Okey. Yang kedua berkaitan dengan hutang lapuk terpulih. Okey. Hutang lapuk terpulih pula ialah wujud jika ada hutang lapuk yang tadi tu dia bayar semula. Jadi kita kaitkan, tak ada kaitan dengan akaun penghutang. Jadi tak perlu kat sini kita nak wujudkan akaun penghutang. Jadi kalau catatan Jurnal Am dia ialah kita dapat duit. Kalau hutang lapuk terpulih ni maksudnya kita akan dapat duit balik lah. Okey, jadi kita debit bank atau tunai dan kita kreditkan hutang lapuk terpulih. Okey. Dan yang ketiga berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni sama ada dua perkara sebenarnya dia dah akan wujud. Sama ada yang pertama baru wujud ataupun yang kedua dah lama wujud. Tapi bagi yang dah lama wujud ni, kadang-kadang dia ada berlaku peningkatan dan kadang-kadang dia ada berlaku pengurangan. Jadi kalau dia baru wujud, kita tahu peruntukan hutang ragu ni ialah satu anggaran hutang yang tidak dapat dikutip daripada penghutang. Maksudnya, kita tak tahu pun. Kita jangan bagi tahu penghutang kita yang kita ni tak akan dapat kutip duit daripada dia. Tidak. Maksud sekarang kita nak anggarkan, kita nak meminimumkan risiko kerugian kat sini. Okey. Jadi, penghutang ni kalau misalnya, jadi kita anggarkan siap-siap. Peruntukan hutang ragu, hutang yang ragu-ragu yang kita rasa kita akan dapat terima. Jadi itu adalah sebenarnya belanja. Jadi kalau yang baru wujud, kita baru nak wujudkan ada peruntukan hutang ragu. Jadi dia adalah sebagai belanja. Kalau belanja maksudnya ialah debit hutang ragu dan kita kreditkan peruntukan hutang ragu. Okey. Kalau yang dah lama wujud, dia ada berlaku dua situasi. Maksudnya begini. Tahun lepas kita dah wujudkan peruntukan hutang ragu tu. Kalau berlaku peningkatan, maksudnya semakin bertambahlah. Orang penghutang tu tak akan bayar kepada kita, yang kita tak akan terima daripada penghutang tu. Okey, jadi maksudnya kalau semakin meningkat, dia adalah belanja. Okey, jadi sama debit pertambahan peruntukan hutang ragu dan kreditkan peruntukan hutang ragu. Pertambahan peruntukan hutang ragu ini bermaksud dia adalah belanja. Okey, tetapi kalau daripada peruntukan hutang ragu yang lepas dengan yang tahun semasa ni ada berlaku pengurangan, maksudnya ada penghutang yang boleh kita akan terima, kita membuat andaian yang ada penghutang akan terima, akan bayar kepada kita. Okey, ini kita maksudnya kita akan dapat sebagai hasil. Okey, jadi kita debitkan peruntukan hutang ragu dan kita kreditkan pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, jadi dalam konsep peruntukan hutang ragu, kalau kita lihat kat sini, macam mana kita nak kira peruntukan hutang ragu? Okey, mesti kita kira dengan formula peratus kalikan dengan penghutang bersih. Yang dimaksudkan dengan penghutang bersih ialah hutang lapuk, kita kena tolakkan dengan penghutang. Itu pun kalau hutang lapuk yang baru wujud. Maksudnya yang berada di dalam maklumat tambahan. Bukannya yang ada dalam imbangan duga tu, you all kena tolak balik semula. Kalau itu memang tak betul. Okey.
Seterusnya ialah, kita tengok yang seterusnya berkaitan dengan terakhir dan terdahulu. Berkaitan dengan terakhir dan terdahulu pula ialah, okey, kita lihat terakhir dan terdahulu. Kita fahamkan konsep kat sini, terakhir yang kita tak dapat ataupun yang kita tak terima lagi. Terdahulu ialah yang kita dah terlebih bayar ataupun yang kita dah terlebih terima. Okey. Cikgu menggunakan konsep hanya aku bukan dia. Bukan dia hanya aku, samalah tu kan? Okey. Maksud lagi satu ialah bukan aku, hanya dia. Okey. Jadi kalau belanja ni maksudnya bukan aku, bukan dia. Maknanya bukan tu belanja. Aku terakhir, dia tu terdahulu. Okey. Belanja terakhir, belanja terdahulu. Okey, ini berkaitan dengan apa yang kita akan bayar, yang kita keluarkan. Okey. Kalau belanja terakhir maksudnya ialah belanja terakhir dia adalah liability. Bila liability, jadi mesti duduk sebelah kredit. So, debit dia mesti belanja. Okey. Belanja terdahulu pula ialah aset semasa. So, mesti debit belanja terdahulu dan kreditkan belanja. Kita lihat hasil pula. Hasil maksudnya hasil yang kita terima. Okey. Kalau hasil terakhir macam tadi cikgu dah bagi tahu. Hasil terakhir ialah hasil yang kita tak dapat lagi. Okey, yang kita tak terima lagi. Hasil terdahulu ialah hasil yang kita dah terima, terlebih. Okey. Jadi kalau hasil terakhir ialah aset semasa. So kalau aset semasa dia akan duduk sebelah debit. So debit hasil terakhir, kita kreditkan hasil. Manakala hasil terdahulu ialah liability. Liability mesti kredit. So kita kredit hasil terdahulu dan kita debitkan hasil. You all ingat dalam terakhir terdahulu ni partner dia mesti adalah sama ada belanja ataupun hasil. Kalau belanja terakhir, belanja terdahulu, partner dia mesti belanja. Kalau hasil terakhir, hasil terdahulu, partner dia siapa? Mesti hasil. Okey. Macam tadi cikgu bagi tahu dah awal-awal cikgu menggunakan konsep hanya aku bukan dia hanya aku. Cikgu selalu ingat macam gini je. Ingat harta. Harta tu maknanya aku je yang punya. Jadi sebab tu hanya aku, bukan dia. Kalau liability tu hutang. Hutang, aku tak nak hutang ni. Jadi bukan aku. Okey, jadi kalau bukan aku, maksudnya bukan aku, partner dia, bukan aku, mesti dia sama dengan hanya dia. Okey, jadi itu adalah liability semasa. So ingat, harta hanya aku. Jadi kalau hutang, bukan dia. Dalam terakhir terdahulu ni, dia mesti terbalik-terbalik. Ataupun you all ingat satu perkara sahaja. Okey, ingat satu, kemudian terbalik-terbalikkanlah antara terakhir, belanja terdahulu, hasil terakhir dengan hasil terdahulu. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan pembetulan kesilapan. Okey, yang lain-lainnya pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan kat sini, apa yang cikgu nak you all mesti faham Kemahiran memahami konsep asas akaun secara mendalam sangat membantu untuk menjawab soalan yang diberi berkaitan pembetulan kesilapan. Memang cikgu kata ada setengah pelajar yang memang dia terus boleh nak menguasai pembetulan kesilapan ni sebab dia menguasai konsep dengan baik. Okey. Dan yang kedua, kalau kita lihat kemahiran prinsip catatan bergu juga membantu penyelesaian merekod jawapan dengan tepat. Okey. Maknanya you all faham. Yang dimaksudkan dengan prinsip catatan bergu tu macam mana? Mesti ada satu debit, satu akaun lagi mesti kredit. Fahamkan betul-betul. Okey. Dan yang kedua ialah cikgu kata tadi, dalam pembetulan kesilapan, dalam lain-lain, selain daripada pembetulan saya, ialah akaun kawalan. Kenapa akaun kawalan cikgu jadikan ni? Tadi cikgu dah terangkan kan? Okey, akaun kawalan ada dua. Akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pengutang. Kita lihat akaun kawalan penghutang dulu. Sebelah debit ialah bahagian menambahkan. Apa yang maksudkan menambahkan ialah contohnya jualan, bank, diskaun. Okey. Kemudian bahagian kredit ialah yang mengurangkan. Kita ingat je, penghutang is aset semasa. Jadi kalau aset semasa dia mesti debit. Debit bermaksud menambahkan hutang, kredit bermaksud mengurangkan hutang. Jadi apa yang mengurangkan hutang? Pulangan jualan, pulangan masuk, hutang lapuk, diskaun diberi, bank, kontrak. Okey. Jadi itu semua adalah yang mengurangkan penghutang. Jadi putaran-putaran ini sahaja yang akan masuk dalam akaun kawalan penghutang. Yang kedua tadi ialah akaun kawalan pemihutang. Kita lihat kalau penghutang ialah aset semasa, pemihutang mesti liability semasa. Okey. Jadi, pemihutang pula ialah mesti yang bertambah duduk sebelah kredit sebab pemihutang liability.
Jadi apa yang akan menambahkan hutang? Belian Audi. Audi itu apa? Angkutan masuk, upah atas belian, duty import, duty atas belian ataupun insurans atas belian. Jadi, tapi ingat, ini semua yang duduk secara kredit. Okey? Dan yang bahagian mengurangkan pula duduk sebelah debit. Okey, duduk sebelah debit. Okey, debit. Iaitu apa dia? Pulangan belian, pulangan keluar, bank, diskaun diterima dan kontra. Jadi, you all kena ingat sentiasa. Akaun kawalan, ingat K ni, K, kawalan bermaksud ialah secara kredit. Maknanya semua urus niaga kita adalah secara kredit. Jadi, dalam akaun kawalan, biasanya apa yang kita nak cari ialah jualan atau pembelian kredit. Bila kita tahu jualan atau pembelian kredit, itu yang kita akan pindah ke PP, ke penyata pendapatan. Manakala apa yang kita akan, kalau misalnya yang dia tak suruh cari jualan atau pembelian, yang kita cari ialah baki-baki HP dia, iaitu yang sebenarnya yang kita akan pindahkan ke dalam punca kira nilai penghutang dan nilai pemihutang yang sebenar. Okey. Okey, jadi untuk kali ini itu sahaja dulu daripada cikgu. Kita akan jumpa lagi selepas ini.